Hari ini kami akan menceritakan serba sedikit tentang teori pembelajaran kognitif daripada Jean Piaget. Nama penuh beliau ialah Jean William Fritz Piaget. Lahir pada tanggal 9 Ogos 1896 di Neuchâtel, Switzerland. Meninggal dunia pada 16 September 1980 di Geneva, Switzerland. Mendapat pendidikan di University of Neuchâtel, University of Zurich, and University of Geneva. Mula meminati psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal psikologi di University Geneva dan beliau juga dilantik sebagai ketua Swiss Society for Psychologists. Pandangan teori Piaget. Pandangan teori Piaget ialah persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. Sebaliknya, kanak-kanak membina persekitarannya. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan, manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya. Setiap kanak-kanak mempunyai corak perkembangan mereka yang tersendiri. Beliau berpendapat bahawa perkembangan kognitif berlaku secara berperingkat dan peringkat yang pertama adalah yang paling penting kerana ianya menjadi asas bagi perkembangan yang berikutnya. Piaget menjelaskan 3 cara kanak-kanak, iaitu yang pertama, interaksi sosial, belajar sesuatu perkara daripada orang lain. Yang kedua, pengetahuan fizikal tentang sesuatu benda. Dan yang ketiga ialah logical matematik, iaitu mengetahui sesuatu. Apa yang terdapat di dalam kandungan teori? 3 konsep asas pembelajaran sosial, iaitu skema, adaptasi, iaitu asimilasi dan akomodasi, dan yang terakhir ialah keseimbangan. Skema merupakan model tingkah laku yang ditonjolkan semasa proses pengubahsuaian diri dalam alam sekitar. Dirujuk sebagai kebolehan individu yang diperolehi berdasarkan syarat-syarat yang diwarisi. Skema yang ditonjolkan seperti bahasa, pemikiran atau pandangan yang boleh mewakili tingkah laku adalah disebut sebagai skema individu. Skema individu merupakan tingkah laku yang sering berubah mengikut pembelajarannya. Di dalam peringkat perkembangan kanak-kanak, skema tingkah laku mereka berubah dari semasa ke semasa. Adaptasi adalah proses perubahan atau pertukaran skema lama kepada skema baru, di mana melibatkan 2 proses yang berkaitan, iaitu asimilasi, penyerapan dan akomodasi, pengubahsuaian. Asimilasi berlaku apabila individu cuba memahami pengalaman baru dan cuba untuk menyesuaikan pengalaman ini dengan skema yang telah sedia ada. Contohnya, dalam mengenal huruf, kanak-kanak mungkin akan menyatakan T sebagai B apabila diperkenalkan. Melalui pengalaman dan bimbingan, kanak-kanak akan cuba memadankan pengetahuan baru dengan skema lama yang telah ada. Akomodasi berlaku apabila individu dapat menukar skema lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru dengan mengubah cara pemikiran untuk disesuaikan dengan pengalaman baru dan seterusnya membentuk skema baru. Contohnya, dalam contoh asimilasi, akomodasi berlaku apabila kanak-kanak dapat mengenal dan membezakan huruf D daripada B. Yang terakhir ialah keseimbangan. Merupakan gabungan proses asimilasi dan adaptasi, membantu dalam keseimbangan terhadap pengetahuan, kepercayaan dan pengalaman. Keseimbangan akan tercapai apabila seorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. Sebagai contoh, apabila kanak-kanak menerima maklumat baru, ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. Sekiranya ia berjaya, proses keseimbangan akan tercapai. Sebaliknya, jika tidak dapat diserap, maka maklumat itu akan diubahsuaikan melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. Jika maklumat baru itu dapat disesuaikan, maka keseimbangan akan tercapai. Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi hingga dewasa. Terdapat 4 peringkat perkembangan kognitif, iaitu yang pertama, sensori motor 0 hingga 2 tahun. Selain itu, praoperasi 2 hingga 7 tahun, operasi konkret 7 hingga 12 tahun dan operasi formal 12 tahun ke atas. Kita pergi kepada sensori motor terlebih dahulu, iaitu 0 hingga 2 tahun. Kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya, iaitu mendengar, melihat, menyentuh dan merasa.
Kanak-kanak juga cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat, menyentuh dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian. Bayi tertarik dengan objek berwarna-warni yang mengeluarkan bunyi. Mereka mempelajari melalui tindakan ulangan, namun mereka masih tidak mempunyai kebolehan simbol kerana belum boleh bertutur dan belum bersedia membaca huruf. Operasi 2 hingga 7 tahun, kanak-kanak mula berfikir secara logik tetapi belum dapat menguasai kebolehan memproseskan pemikiran mengikut peraturan-peraturan yang logik. Kanak-kanak boleh menggunakan bahasa serta simbol untuk menggambarkan sesuatu konsep. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. Mereka hanya boleh memikir secara transduktif, iaitu daripada contoh khusus kepada contoh-contoh khusus sahaja. Namun demikian, mereka tidak boleh berfikir secara deduktif dan secara induktif. Mereka mula mempraktikkan kemahiran yang baru diperoleh dengan menggunakan simbol untuk mewakili objek. Dapat dilihat dari sifat pemikiran simbolik melalui permainan olok-olok, animism dan idiosentrik. Aktiviti pemikiran simbol misalnya lakonan drama yang pelbagai pengalaman hidup. Sebagai contoh, kanak-kanak prasekolah suka bermain masak-masak, berlagak memandu kereta atau berlagak sebagai doktor. Peringkat ini, kanak-kanak semakin maju dalam penguasaan dan penggunaan bahasa. Tetapi, mereka masih belum dapat membezakan antara sifat-sifat benda hidup dan benda bukan hidup. Kanak-kanak mempunyai imajinasi bahawa batu adalah hidup dan pokok boleh berfikir seperti manusia. Piaget menyebut keadaan ini animism. Kanak-kanak masih belum dapat membezakan pandangan orang lain dengan diri sendiri. Mereka lebih memusat kepada kepentingan diri sendiri dan sukar menerima pendapat orang lain. Kanak-kanak menghadapi kesukaran mengoperasi konsep. Misalnya, walaupun boleh mengira secara urutan, mereka tidak memahami operasi bilangan seperti 1 tambah 1 adalah sama dengan 2 tolak 1. Bagi operasi konkret pula, iaitu 7 hingga 12 tahun, di peringkat sekolah rendah, pemikiran kanak-kanak menjadi fleksibel, dapat berfikir mengikut peraturan-peraturan logik atau melakukan operasi mental secara tersusun. Namun begitu, di peringkat ini, kanak-kanak hanya percaya melaksanakan kebolehan logik ini dalam keadaan konkret atau menggunakan objek mawujud. Dapat dilihat apabila kanak-kanak memperoleh konsep keabadian atas kuantiti sesuatu bahan walaupun bahan itu mengalami perubahan yang ketara. Kanak-kanak dapat memanipulasikan dan membentuk representasi mental secara dalaman. Mereka mempunyai pelbagai pemikiran dan memori tentang objek konkret seperti komputer, perabot dan benda-benda yang wujud. Mereka dapat memanipulasi representasi dalaman objek-objek yang konkret untuk mengenal pasti kuantiti-kuantiti yang terkandung di dalamnya. Hari sekali kita pergi kepada operasi normal, di mana operasi normal adalah 12 tahun ke atas. Pada peringkat ini, mereka bukan lagi kanak-kanak tetapi dikenali sebagai remaja. Piaget berpendapat mereka sebenarnya dapat berfikir secara logik termasuk pemikiran abstrak, perkara berkaitan dengan masa depan dan sanggup membuat hipotesis. Pemikiran hipotesis membolehkan kanak-kanak itu meramalkan apa yang mungkin berlaku daripada apa yang akan berlaku. Oleh kerana pemikir operasi formal sanggup membuat penaklukan terhadap sesuatu kemungkinan, ia telah sedia membuat penaklukan terhadap sesuatu kemungkinan, membuat eksperimen, menguji idea, kebenaran dan pemikiran saintifik. Menguasai kebolehan untuk menyelesaikan masalah dengan kombinasi pengetahuan, pengalaman dan kemahiran. Melibatkan operasi mental pada yang abstrak dan simbol yang mungkin tidak mempunyai bentuk fizikal dan konkret. Memahami perkara-perkara yang mungkin mereka tidak terlibat dan alami secara langsung. Kanak-kanak juga sudah mulai berfikir secara abstrak dan pada masa yang sama, kanak-kanak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi. Remaja sudah mampu berfikir secara sistematik untuk menyelesaikan masalah. Implikasi teori pembelajaran kognitif yang pertama, membantu murid-murid mengingat semula. Yang kedua, menggunakan pengalaman yang sedia ada bagi membantu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, isi-isi pembelajaran hendaklah disusun mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak.
Kepentingan teori kognitif yang pertama, membantu guru untuk merancang pengalaman pembelajaran di mana guru dapat menyediakan peluang untuk kanak-kanak membuat penerokaan dan penemuan konsep atau prinsip yang dipelajari dengan menggunakan daya pemikiran. Yang kedua, membantu guru untuk menjadikan aktiviti pembelajaran sistematik di mana guru tidak boleh melangkau sesetengah topik dalam pembelajaran, sebaliknya perlu mengikut perancangan yang telah ditetapkan, iaitu mengikut kebolehan dan tahap murid itu sendiri. Dengan teori kognitif yang ketiga, diadakan panduan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di mana guru boleh meminta kanak-kanak untuk menyatakan tentang sesuatu yang diperhatikan atau melukis dan bersoal jawab tentang perkara tersebut. Kepentingan teori kognitif yang terakhir ialah membantu guru mengatasi masalah pembelajaran pelajar. Sekiranya murid menghadapi masalah dalam penggunaan bahasa yang betul, guru hendaklah membimbing murid tersebut ataupun mendedahkan mereka dengan individu yang mahir dalam aspek penggunaan bahasa agar murid dapat meningkatkan kemahiran berbahasa mereka.